Okey, untuk soalan kali ni, dia melibatkan fungsi kuartik. Fungsi kuartik ni kuasa 4. So, kita jarang buat latihan kuasa 4. So, rasanya tak berapa ada lah kot ni kuasa 4, tapi kita buat jugalah ya. Okey, so seingat saya kuasa tertinggi kuasa 3 je. Okey, so alang-alang dia dah ada, kita try buat. Okey, konsepnya masih sama. Apabila ada extremum point, maksudnya Madam kena guna dy dx, lepas tu samakan dengan kosong. Cuma bila kuasa 4 ni, titik yang kita akan dapat adalah 3 titik. Lepas tu kita nak test pula guna first derivative test. So langkah kerjanya sedikit panjang. Okey. So, yang pertama, Madam cari dahulu dy dx sama dengan 8x kuasa 3 tolak 2x. Okey, kemudian 8x kuasa 3 tolak dengan 2x ni kita samakan dengan kosong. Jadi, Madam faktorkan nombor 2x. So, tinggal lagi 4x kuasa 2 tolak dengan 1. Okey, so kita boleh faktorkan lagi. Okey, kita faktorkan lagi yang dalam ni. So, kita akan dapat 2x tolak 1 dan satu lagi 2x tambah dengan 1. Okey. So, dari sini kita akan dapat 3 titik. Yang pertama, x sama dengan kosong. Yang kedua, x sama dengan 1/2. Dan yang ketiga, x sama dengan negatif 1/2. Okey, sebelum kita cari yang mana maksimum minimum tu, kita kena cari dulu pasangan kepada titik-titik ini. Okey, so katakan Madam guna ruangan di sini. So, semasa x sama dengan kosong, bila Madam ganti dalam y, Madam dapat y sama dengan 1. Jadi, stationary point yang pertama ialah 0, 1. Okey, apabila nilai x sama dengan 1/2. Okey, kalau kita tidak yakin untuk congak, kita boleh masukkan persamaan tu dalam kalkulator. So, kita ada 2 alfa tutup kurungan kuasa 4. Okey, kuasa 4. Okey, tolak dengan alfa tutup kurungan kuasa 2 tambah dengan 1. Calculate. So, kita masukkan nombor pertama tadi setengah. So, kita dapat jawapannya 7/8. So, kita ganti, letakkan sahaja. Nilai x tu setengah. Kuasa 4 tolak dengan setengah. Kuasa 2 tambah 1. So, kita dapat jawapannya 7/8. Jadi titik di sini yang terhasil ialah 1/2. 7/8. Okey, ni titik pertama, ni titik yang kedua. Okey, ada satu lagi. X sama dengan negatif setengah. Okey, kita tekan je button calculate dan kita masukkan negatif 1/2. So, dia akan bagi jawapan y sama dengan 2 negatif 1/2 kuasa 4 tolak negatif 1/2 kuasa 2 tambah 1. Jawapannya sama, iaitu 7/8. So, dengan ini, stationary point yang ketiga ialah negatif setengah 7/8. Okey, so kita kena ambil masa untuk membuat jadual untuk menguji susunan titik-titik kita ni. Yang mana maksimum, yang mana minimum. Okey, sekejap lagi kita akan uji. Okey, so sekarang kita nak uji titik kita tadi.
Okey, dengan menggunakan first derivative test. First derivative test iaitu dy dx kita bersamaan dengan 8x kuasa 3 tolak 2x. Okey, so nama lain kepada dy dx ni ialah the gradient of tangent. So kita pilih titik yang paling kecil. Kat sini kita ada nilai di antara x kurang dari negatif 1/2. Okey, yang ini di antara negatif 1/2 dengan nilai 0. Yang ini antara 0 dengan 1/2. Dan yang ini nilai yang lebih besar daripada 1/2. So, nilai-nilai pilihan Madam sekarang ialah, yang ini Madam nak pilih negatif 1. Yang ini negatif 0.1. Yang ini 0.1 tapi positif. Dan yang ini nombor 1. Okey, so sekarang Madam masukkan. Okey, 8 alfa tutup kurungan kuasa 3. Tolak dengan 2 alfa tutup kurungan. Okey, calculate. Okey, Madam masukkan nombor negatif 1 dahulu. So, Madam dapat di sini negatif 6. Okey, calculate. Masukkan nombor negatif 0.1. So, Madam dapat positif 0.19. Okey, calculate. Masukkan nilai 0.1. So, kat sini Madam dapat negatif 0.19. Kemudian last kali nombor 1. Madam dapat positif 6. So kita tengok apakah maksud kepada kecerunan ni. Okey, kecerunan negatif bermaksud dia menurun begitu. Okey, manakala yang ini kecerunan positif. Kita tak kisahlah nilainya apa. Okey, kemudian kita ada lagi kecerunan negatif. Last kali kecerunan positif. Untuk silibus pelajar perakaunan dia memang bertukar tanda dari tolak kepada tambah, kemudian tolak, last kali tambah. Okey, di peringkat tinggi nanti berkemungkinan besar ada juga tandanya yang tidak berubah. So daripada situ kita tengok kesimpulan yang ada. Okey, kesimpulan dia. Yang pertama, titik di sini adalah minimum. Titik di sini adalah maksimum. Okey, titik kat sini ialah minimum. Sebab itu kita kena ada perkataan local minimum tu. Okey, so kita tengok yang tadi kesimpulan kita. Yang pertama, okey, titik negatif setengah 7/8. Okey, titik tu sekarang ni is a local minimum. Okey, itu titik pertama. Okey, kita pergi pada titik yang kedua. Titik kedua, 0, 1. Okey, 0, 1 is a local maximum. Maximum. Okey, Madam tambah point kat sini. Yang atas tadi pun Madam tambah point. Okey, satu lagi titik. 1/2 7/8 pun is a local minimum point. Okey, so selesai soalan ni. Cuma dia panjang sedikit lah. Okay.